Alhamdulillah guys, thank you so much kepada korang yang Allahu Akbar sudi untuk bagi sumbangan kepada channel ini. Yang pertama sekali daripada Izzat Hazim dengan sumbangan sebanyak RM6. Semangat bang Kimi. Saya follow abang sejak follow abang masih beratus-ratus lagi, Masya Allah. Seterusnya daripada Ayak Koroy dengan sumbangan RM15. Allah, saya tak ada apa nak cakap, tetapi terima kasih sangat-sangat kepada abang Kimi untuk masih berkarya. InsyaAllah saya akan terus berkarya selagi mana ada sokongan, selagi mana ada orang yang sudi untuk mendengar celoteh saya ni. Seterusnya daripada Alip KBS, Masya Allah, dengan sumbangan RM30 dengan ucapan thanks to you to my brother. Dan seterusnya daripada Nabilah Mat Sapuan dengan sumbangan RM23.90. Terima kasih kerana sentiasa tak jemu berkarya. Kirim salam juga kat Bilal, rindu kat dia dengan emoji love. Okey, insyaAllah nanti saya akan kirimkan salam kepada Bilal, adik saya yang sekarang ni setengah pun recovering daripada kanser dia. Seterusnya daripada Sohai Warrior dengan sumbangan RM6. Thanks to you too Sohai Warrior. Dan daripada Shibliwan dengan sumbangan RM6. Terima kasih banyak Shibliwan. Dan satu lagi Drake 4794 dengan sumbangan sebanyak $2.99. Keep it up bro, thank you so much guys yang sudi untuk berikan sumbangan kepada channel ini. Alhamdulillah. What up gang, Malaysia, Indonesia, Singapura, Brunei. Assalamualaikum, it's your boy Kimi Skoverto and welcome back to my channel yang semestinya hanya akan borakkan berkenaan dengan One Piece. 3 tahun yang lepas aku ada borak dengan korang berkenaan top 10 strongest haki in One Piece. Dan bila aku tengok balik video tu gila lah, ada banyak yang tak kena. Sebab masa tu Luffy pun tak give fifth lagi, Kaido dan Big Mom pun kita tak dapat tengok lagi kemampuan haki sebenar dorang. So pada video ni aku nak borak semula dengan korang berkenaan top 10 haki users ni, kerana banyak sangat pengguna haki yang kuat dalam One Piece ni. Jadi aku akan pilih 10 sahaja dan mari kita lihat siapakah yang berada dalam list ini. Jadi tanpa melengahkan masa, jom let's proceed with the content. Tapi sebelum itu, kepada korang yang belum lagi subscribe, jangan lupa untuk subscribe dan menekan bell notification button supaya korang tak ketinggalan video-video daripada aku. Follow TikTok aku untuk mendengarkan teori, fakta-fakta pendek dari aku. Dan sekiranya korang ingin membantu channel ini, sila berikan sumbangan menerusi super thanks seikhlas hati korang. Ayo kita jadikan channel ini setanding dengan channel-channel teori yang ada di seluruh dunia. Say with me guys, Ekuzu Yarodomo. Kisah anak diberi ubat cabut lari, ubat batuk cap ibu dan anak ibu beri. Anak minum ubat batuk yang diberi. Di tangga yang ke-10, Kozuki Oden yang merupakan seorang samurai gila di Wano. Kozuki Oden adalah samurai terkuat yang ada di Wano setelah Ryuma. Dia juga menguasai ketiga-tiga jenis haki. Oden mempunyai kebolehan untuk menggunakan Haoshoku Haki, bentuk haki yang sangat jarang berlaku, yang mana penggunanya dikatakan mempunyai kualiti raja. Dia telah menguasai Haoshoku Haki sehingga kan dia boleh impak aura Haoshoku Haki yang sungguh luar biasa. Ini juga ditunjukkan semasa pertembungannya menentang Kaido. Selepas Luffy tidak sedarkan diri setelah menumpaskan sekumpulan Beast Pirate dengan Haoshoku Hakinya, Ashura Doji mengatakan bahawa Luffy menggunakan helah khas Oden. Lalu Oden menggunakan Ryo untuk menghakikan pedangnya. Oden ialah seorang pakar Busoshoku Haki yang sangat berkuasa, dikenali sebagai Ryo di Wano. Dia terkenal sebagai samurai tunggal yang menjinakkan Meto Enma yang terkenal dengan sifat pelahap hakinya. Pada usia 18 tahun, Oden mahir dalam menggunakan Ryo kerana dia menyerap kedua-dua pedangnya, menghakikannya dan mampu membelah dua dewa gunung yang besar dengan satu tebasan. Berusia 29 tahun, Oden bertembung dengan salah satu daripada 12 pedang grade tertinggi Murakumogiri yang dimiliki oleh Edward Newgate, seorang master Busoshoku Haki yang sangat berkuasa pada zamannya. Sebagai bukti sebenarnya kehebatannya, Oden pada usia 39 tahun mampu mencederakan dan meninggalkan perut kekal yang besar pada Kaido yang hampir tidak dapat ditembusi. Bahkan Oden juga mempunyai keupayaan untuk menggunakan Kenbunshoku Haki yang tidak kalah hebatnya. Di tangga yang ke-9 adalah Big Mom. Sebelum dikalahkan, Big Mom adalah seorang Yonko dan mempunyai bounty sebanyak 4.388 bilion berry. Dan Big Mom menguasai ketiga-tiga jenis haki, Haoshoku Haki, Busoshoku Haki dan Kenbunshoku Haki. Penguasaan yang besar dalam penggunaan Haoshoku Haki. Apabila dia bertarung dengan Kaido di Onigashima, pertembungan Haoshoku Haki mereka mencetuskan aura dan gelombang kejutan yang sangat besar sehingga membelah langit. Lalu Big Mom juga pengguna Busoshoku Haki yang sangat mahir. Dengan menghakikan salah satu tangannya, dia dengan
mudah menyekat Kong Gun dari Luffy. Itu sangat luar biasa. Kerana serangan itu, Luffy telah terbukti mampu menembusi pertahanan haki yang berkuasa daripada pengguna buso Shoko Haki yang berkemahiran tinggi seperti Doflamingo, Cracker dan juga Katakuri. Tidak hanya itu, Kenbon Shoko Haki Big Mom juga tidak kalah hebatnya kerana dia mampu membaca arah serangan dari pedang Zoro, kerana dia telah memberi amaran kepada Kaido untuk mengelak serangan Zoro dan dia tahu serangan itu cukup kuat. Di tangga yang ke-8, Sengoku the Buddha. Sengoku adalah mantan Fleet Admiral dan pemakan buah Devil Fruit Mythical Zoan Hitonomi model Daibatsu yang mampu menukarkannya ke bentuk Buddha. Memang tak dinafikan kekuatan Devil Fruit Sengoku sangat kuat, tapi tentunya tidak kalah dengan hakinya kerana Oda juga telah mendedahkan dalam Beaver Card One Piece Dictionary yang Sengoku mempunyai ketiga-tiga jenis haki, dan aku yakin kekuatan haki Sengoku melebihi Big Mom dan Oden kerana dia dan Garp mampu menghentikan Shiki. Dan tidak hanya itu, bahkan Roger pun pernah berkata yang jika nak tangkap dia dan hentikan dia, bawalah Sengoku dan Garp, barulah dia akan sahut cabarannya. Ditambahkan lagi, kita sememangnya sudah tahu yang Roger tidak mempunyai Devil Fruit dan haki semata-mata, jadi tentunya Sengoku mempunyai haki yang kuat untuk berhadapan dengan Roger ini. Di tangga yang ke-7, Our Baka Sencho Monkey D. Luffy. Luffy telah advance ke semua hakinya dan Hau Shoko Haki Luffy sangat luar biasa sehingga kan ia mampu bersaing dengan Hau Shoko Haki Kaido walaupun tetap Kaido masih di atas Luffy. Ada momen yang cukup luar biasa berkenaan Hau Shoko Haki Luffy ini. Yang pertama, saat Luffy menggunakannya secara tak sengaja di Marineford dan kerana itu mengejutkan ramai orang. Lalu yang kedua adalah di Fishman Island di mana Luffy dengan Hau Shoko Hakinya memengsankan hampir ke semua Fishman yang ada di sekelilingnya, yakni separuh daripada Fishman yang berada di sana. Luffy telah mengadvancekan buso Shoko Hakinya ke tahap di mana dia boleh menyakiti Kaido menggunakan gear third-nya yang bersalutkan haki, sedangkan dia sebelum ini tidak boleh, walaupun semasa menggunakan gear fourth. Dan yang paling jelas sekali adalah saat Luffy menggunakan serangan terakhirnya terhadap Kaido, iaitu Gomu Gomu no Bajrang Gun. Kemudian Kenbon Shoko Haki Luffy telah advance saat dia bertarung dengan Katakuri, dan kerana itu Luffy sehingga saat ini sudah mampu membaca sedikit ke masa hadapan dan merasakan sesuatu untuk terjadi. Di tangga yang ke-6, Kaido. Kaido adalah salah satu daripada beberapa orang di dunia yang boleh menggunakan ketiga-tiga bentuk haki, dan setakat ini hanya dia dan Monkey D. Luffy telah mempamerkan advance haki setiap satunya. Law menyatakan bahawa dia tidak boleh terus mengalihkan Kaido ke dalam roomnya kerana haki Kaido terlalu kuat. Kaido mempunyai penguasaan besar dalam penggunaan Hau Shoko Haki seperti yang pertama kali ditunjukkan apabila dia bertembung dengan rakan sesama Yonko dan pengguna Hau Shoko Haki, yakni Big Mom, dan mencetuskan aura Hau Shoko Haki yang menggegarkan Onigashima dan membelah langit. Paling ketara, dia adalah antara segelintir kecil pengguna yang mampu menyerapkan Hau Shoko Haki ke dalam sesuatu, terutamanya Hasakainya. Kaido juga pengguna buso Shoko Haki yang sangat kuat yang dia mampu serapkan ke dalam Kanabonya. Beberapa kali kita telah melihat Kaido dengan tanda baguanya mampu mengalahkan pihak lawannya hanya dengan sekali serangan, dan perkara ini juga telah terjadi kepada Luffy sebelum dia mendapatkan gear 5-nya. Bahkan Kenbon Shoko Haki Kaido juga berada di tahap yang sangat tinggi kerana mampu mengelak beberapa kali serangan dari Luffy walaupun Luffy berada dalam form Snake Man-nya. Sebelum kita teruskan dengan top 5, jom kita tengok sikit honorable mention di mana mereka ini bukan tak layak berada dalam list, cuma kekuatan haki mereka masih belum didedahkan lagi dalam anime maupun manga. Honorable mention-nya adalah yang pertama Im-sama kerana masih belum didedahkan sebarang kekuatannya yang secara jelas. Kedua, Akainu yang aku yakin pengguna haki yang kuat, cuma dia masih belum menunjukkannya lagi. Ketiga, Rock D. Zebek. Yes, adalah musuh kepada Roger, jadi tentunya hakinya tidak jauh daripada Roger. Keempat adalah Shiki. Ini juga sama musuh dan rival Roger. Tentunya haki dia di level yang tinggi. Yang kelima adalah Monkey D. Dragon. Keenam, Mihawk, yang memang Mihawk dah ditunjukkan sedikit kekuatan hakinya seperti buso Shoko Haki, tapi jenis haki yang lain masih belum ditunjukkan. Yang ketujuh adalah Ryuma. Jika Mihawk ada, tentunya Ryuma juga ada kerana dia adalah pemedang terbaik era yang sebelum ini. Alright, berbalik kepada top 10 kita. Di tangga yang kelima adalah Silver's Relic, Raja Kegelapan. Luffy sahaja yang mahir dalam ketiga-tiga jenis haki. Tentunya Relic jika dilihat pada zaman Prime pasti melebihi Luffy buat masa ini. Relic mempunyai penguasaan yang luar biasa dalam penggunaan Hau Shoko
Haki. Tahap kemahirannya sudah cukup untuk menyebabkan sasaran tertentu atau keseluruhan orang ramai tidak sadarkan diri. Paling ketara, dia adalah antara segelintir kecil pengguna yang mampu menggunakan advance Haki ini, di mana dia dapat menyerap badan atau objeknya dengan Hao Shoko Haki untuk meningkatkan kuasa serangannya yang ditandakan oleh aliran nipis kilat hitam yang memancar dari tubuhnya. Lalu Relic juga pakar dalam menggunakan Buso Shoko Haki yang membenarkannya menendang dan mengalihkan serangan daripada Kizaru walaupun pada ketika itu dia sudah tua. Di mana kita dapat melihat Luffy dalam manga One Piece chapter 1093 walaupun dalam form Snake Man-nya masih tak mampu untuk berhadapan dengan Kizaru, tapi Relic terlihat mudah menghadapinya. Jadi kerana itu aku lebih memilih Prime Relic berada di atas Luffy untuk sementara ini dari segi Haki, bukannya kekuatan yang lain. Walaupun dalam Snake Man-nya masih tak mampu untuk berhadapan dengan Kizaru, tapi Relic terlihat mudah menghadapinya. Relic juga mempunyai advance jenis Haki ini kerana pada masa pertembungan Roger Pirate dan Whitebeard Pirate, Relic pada ketika itu mudah menahan serangan dari Marco hanya dengan satu jari yang bersalutkan Haki. Kemudian Relic juga salah satu pengguna Kenbun Shoko Haki terbaik. Dia dapat merasakan bahawa terdapat 500 makhluk pada Rusukaina yang lebih kuat daripada Luffy sebelum latihannya dimulakan dan menggunakannya untuk mengelak serangan gajah dengan mata tertutup. Apabila dia tiba di Amazon Lily, Relic dapat merasakan bahawa Luffy berada di pulau itu dan dia juga mempunyai pengetahuan tentang advance jenis Haki ini dan boleh melihat sedikit masa hadapan. Di tangga keempat, Akagami no Shanks. Shanks boleh dikatakan pengguna Haki terkuat untuk era kini dan kerana Hakinya, dia sangat digeruni ramai musuhnya. Ketika menaiki Moby Dick, kapal utama Edward Newgate, Shanks mampu membuatkan puluhan anak buah Edward Newgate tidak sedarkan diri. Semasa arc negara Wano, dia menggunakan Hao Shoko Haki kepada Ryokugyu. Shanks mampu menghalang Admiral itu dari jarak berbatu-batu di laut tanpa perlu menjejakkan kaki ke negara itu. Kedua-dua Jinbe dan Yamato menyatakan bahawa paparan Haki sedemikian adalah sungguh dahsyat. Paling jelas adalah ketika Shanks hanya berikan sekali kamusari kepada Captain Kidd dan krunya pada arc Egghead baru-baru ini. Dan tak lupa juga adegan dia bertembung dengan Whitebeard yang menyebabkan langit terbelah pada ketika itu. Kenbun Shoko Haki Shanks juga berada di level yang luar biasa, di mana dia dapat merasakan kehadiran yang aneh semasa dia berada di luar negara Wano. Dia juga boleh menggunakan advance Hakinya yang membolehkannya melihat masa hadapan secara sekilas, seperti yang ditunjukkan apabila dia melihat Kid menyediakan serangan untuk menghapuskan semua kapal sekutunya. Dan satu lagi tentang pengkhabaran buruk yang akan berlaku kepada Ace. Di tangga ketiga adalah Monkey D. Garp. Sebagai Vice Admiral Marine dan rival Roger, Garp berkemampuan sepenuhnya menggunakan advance Haki. Dia juga seorang guru yang berkebolehan kerana dia mengajar Kuzan, Kobe dan Helmeppo. Pertama kali kekuatan advance Hao Shoko Haki Garp ditunjukkan adalah saat Garp berikan Galaxy Impact kepada Blackbeard Pirate di Hachinosu Island. Lalu tak diragukan lagi, aku yakin Garp adalah pengguna Buso Shoko terkuat dalam One Piece dan saat Marineford, dia dengan mudah menghentikan Marco hanya dengan sekali tumbukan. Dan dia juga pernah beradu kekuatan Buso Shoko Haki ini ketika bertarung dengan Don Chinjau dahulunya. Bahkan Aokiji juga pernah merasakan tumbukan ngeri ini ketika di Pulau Hachinosu. Kenbun Shoko Haki Garp terbukti apabila Garp tahu yang Aokiji juga ada di Pulau Hachinosu ini. Di tangga yang kedua adalah Edward Newgate, Whitebeard ataupun Shirohige. Semasa pertemuan awalnya dengan Kozuki Oden 30 tahun yang lalu, pertembungan mengejutkan. Mereka mencipta kesan ketara yang serupa dengan kilat dan mengeluarkan aura Hao Shoko Haki yang dahsyat. Hao Shoko Haki miliknya dipamerkan pada tahap yang jauh lebih tinggi apabila bertembung rakan lamanya Gold D. Roger. Ketika Hao Shoko Haki mereka bertembung, impak kemusnahan dan aura Hao Shoko Haki mereka lebih dahsyat berlipat-lipat kali ganda di saat dia menentang Oden. Whitebeard juga pengguna Buso Shoko Haki yang sangat di luar jangkaan. Dengan Murakumo Giri, dia telah mengalirkan hakinya pada senjata itu dan sesiapa sahaja yang menghadapi pasti mustahil untuk kalahkannya, terutama pada saat prime-nya. Kenbun Shoko Haki Whitebeard juga sangatlah dahsyat kerana dia mampu merasakan kehadiran samurai gila Kozuki Oden datang ke kapalnya, dan kerana itu dia telah bertarung dengan Oden dan memenangi pertarungan itu. Dan di tangga yang pertama tidak lain dan tidak bukan adalah Gold D. Roger.
Roger mempunyai penguasaan besar dalam penggunaan Hou Shokohaki yang dilihat apabila dia bertelagah dengan rakan pengguna Hou Shokohaki Edward Newgate. Paling ketara, Roger adalah salah seorang daripada segelintir pengguna Hou Shokohaki yang boleh menggunakan advance haki untuk menyerap serangannya dengan Hou Shokohaki untuk meningkatkan kuasa serangannya secara eksponen. Roger dan Buso Shokohaki tidak dapat dipisahkan. Dia boleh menjiwai pedangnya dengan haki, membolehkannya bertembung sama rata dengan Murakumogiri yang disemai dengan haki, salah satu daripada 12 meto grade tertinggi. Sebagai bukti penguasaannya, dia mengalahkan Kozuki Oden yang merupakan pengguna luar biasa Buso Shokohaki dalam dirinya sendiri dengan hanya satu serangan singkat iaitu Kamusari. Tambahan pula, Roger boleh menggunakan advance Buso Shokohaki keluar dari bilahnya, membolehkan dia menyerang lawan tanpa melakukan sentuhan fizikal. Pertama kali dia ditunjukkan menggunakan ini semasa pertempurannya menentang Whitebeard, dan akhir sekali adalah disebabkan kata-kata Kaido, di mana Kaido berkata yang Roger, walaupun tanpa Devil Fruit, dia mampu menguasai dunia ini kerana dia mempunyai kekuatan haki yang tersangat kuat dan dahsyat sehingga ke saat ini. Dan itulah list top 10 aku. Highlight komen daripada video yang sebelumnya yang datang daripada Bade Hisham. Aku rasa power up Sun God Nika ni belum sampai ke tahap optimum. Bila Oda declare yang power Nika ini tanpa had imajinasi dia, maka memang susah untuk musuh-musuh kalahkan dia. Apa-apa pun boleh jadi. Teringat aku dengan watak demas lakonan Jim Carrey, nampak lebih kurang macam Give Fifth Luffy. Macam-macam boleh jadi dan happy go lucky. Untuk Zoro, aku rasa level dia dah dekat dengan Mihawk tapi belum lagi setanding. Mungkin di chapter akan datang bila Zoro bertemu dengan lawan yang lebih kuat, tentu dia sebaris dengan Mihawk. Untuk teori ancient robot sebelum ini, aku rasa yang menghantar robot tersebut untuk serang Marijoa adalah Kozuki Toki. Seterusnya komen yang datang daripada Kimi. Assalamualaikum gang. Kau ingat tak masa Marineford arc bila Flower Sword Vista versus Mihawk? Mihawk ada cakap, mari kita hentikan fight ini sebab nak tentukan pemenang mungkin lama, macam Jinbei versus Ace, Aokiji versus Akainu. Pada pendapat akulah, kalau Zoro versus Mihawk mungkin akan sengit macam fight-fight tu, tapi aku rasa Zoro still akan kalah tipis dengan Mihawk ni. Sebab apa aku cakap macam tu? Bayangkanlah Shanks versus Mihawk pun sama hebat sampai Whitebeard sendiri cakap yang legendary fight antara Mihawk dan Shanks. Lepas tu kita disajikan oleh Oda berapa kuatnya Shanks one shot kick pirates haki Shanks dalam filem Red. Sebab tu aku rasa Zoro masih belum betul-betul setaraf lagi dengan Mihawk, tapi still fight yang sengit juga kalau Zoro versus Mihawk. Pendapat akulah, kalau nak komplain pun tak apa, sebab kita ada pendapat kita masing-masing kan. Dan apa pendapat korang semua? Macam mana dengan aku punya carta ni? Kalau korang puas hati ataupun tak puas hati, ataupun korang ada pandangan tambahan, jangan lupa untuk tinggalkan komen di ruangan komen di bawah. Aku minta maaf suara aku macam ni sebab aku demam sikit lepas balik daripada umrah bobo ni. So guys, that's all I have untuk perkongsian kita pada kali ini. And gang, before I end, sedikit renungan. Buya Hamka pernah berkata, kalau hidup sekadar hidup, biawak pun hidup. Kalau hidup sekadar menyusukan anak, maka kera di hutan pun menyusukan anak. Kalau hidup sekadar bekerja, kerbau di sawah juga membajak dan bekerja. Kalau hidup sekadar untuk memperolehi anak, maka babi di hutan juga memperolehi anak. Jadi ingatlah, hidup bertujuan untuk mengabdikan diri dan bertakwa kepada Allah. Kerja juga, tapi kerjalah kerana Allah. Belajar juga, tapi belajarlah kerana Allah. Kerana itulah sebaik-baik manusia yang ada di muka bumi ini. And until then my gang, there is no God except Allah. Assalamualaikum warahmatullahi